Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wafiq bin Saiful Fazad, nombor metrik 059450. Pada hari ini saya akan memulakan perbincangan yang bertajuk pendekatan dakwah terhadap masyarakat orang asli. Pengenalan definisi dakwah. Dari segi bahasa, perkataan dakwah berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud mengajak, menyeru, menjemput, memanggil kepada sesuatu perkara. Dari segi istilah, dakwah ialah menyeru manusia agar beriman dengan Allah serta beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para rasulnya. Disebut oleh Al-Bahi Al-Qawli, dakwah ialah memindahkan manusia dari sesuatu persekitaran kepada sesuatu persekitaran yang lain. Definisi orang asli pula, orang asli atau penduduk pribumi tidak mempunyai takrifan yang sejagat, piawai atau tetap, tetapi biasanya merujuk kepada masyarakat pribumi asal yang terdapat negara, negeri, daerah ataupun tempat. Orang asli masih mengekalkan sebahagian ciri-ciri linguistik, budaya dan masyarakat yang berbeza, dan dengan itu kekal berbeza sedikit sebanyak daripada penduduk di sekitar dan budaya dominan negara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Qain Ahzab bin Faizul Halil, nombor matris 059948. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah orang asli. Jadi tanpa membuang masa, kita masuk kepada permulaan yang mana orang asli ini merupakan perkataan genetik bahasa Melayu yang digunakan secara rasmi di Malaysia bagi merujuk kepada orang asal yang menduduki tanah semenanjung tanah Melayu sejak azali lagi. Secara rasmi, terdapat sekurang-kurang 18 suku dari etnik orang asli di semenanjung tanah Melayu. Mereka dikategorikan kepada 3 kumpulan utama berdasarkan genetik dan asal usul. Yang pertamanya Semang, iaitu atau Negerito. Biasanya boleh ditemukan dalam lingkungan hingga ke bahagian utara semenanjung. Yang kedua Senoi, iaitu mereka menetap di bahagian tengah semenanjung. Seterusnya Proto Malay ataupun Melayu asli, iaitu mereka kebanyakannya mereka ini menetap di wilayah selatan semenanjung. Terdapat muzium orang asli yang dibina bagi memberi penerangan dan pengetahuan umum tentang kewujudan dan kebudayaan orang asli di Malaysia. Misalnya Muzium Orang Asli Gombak, kira-kira 20 km dekat utara Kuala Lumpur. Muzium Orang Asli Jain juga boleh ditemukan di beberapa tempat di dalam Malaysia. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram bin Syamhari, nombor matrik 060236. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan kami berkenaan dengan apakah kaedah ataupun pendekatan dakwah kepada orang asli. Kaedah dalam menyampaikan dakwah itu adalah sesuatu yang abstrak, tidak konkret hanya kepada kaedah-kaedah tertentu sahaja. Kaedah-kaedah dalam menyampaikan dakwah adalah pelbagai. Dalam menyampaikan dakwah yang berkesan, para da'i mesti mengambil kira pelbagai aspek. Contohnya keadaan sekeliling dan sasaran dakwah itu sendiri, latar belakang mereka, sejarah dan taraf hidup, dan juga lain-lain faktor yang berkaitan. Selepas kami meneliti kajian yang dijalankan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM, dan juga Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Kelantan, kami dapati di antara kaedah dakwah kepada orang asli adalah, yang pertama adalah melalui pendidikan.
pendekatan dakwah melalui pendidikan ini dapat dibahagikan kepada dua pecahan, iaitu yang pertama adalah dakwah melalui aktiviti pendidikan secara formal dan secara tidak formal. Bagi pendidikan tidak formal, sebelum masyarakat orang asli memeluk agama Islam, pendakwah perlu mengadakan program ziarah ke perkampungan mereka, dan semasa berziarah, pendakwah mesti mendekatkan mereka ke arah kebenaran Islam dengan mengajak mereka untuk menggunakan logik akal dalam setiap pertemuan dengan mereka, supaya mereka dapat berfikir mengenai kebenaran agama Islam dan juga mereka dapat berfikir berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah pendidikan formal. Pendekatan melalui pendidikan secara formal dilakukan selepas sasaran ataupun mad'u memeluk Islam. Dalam hal ini, pendidikan kepada mu'allaf orang asli perlu diperluaskan dengan mengadakan beberapa program dakwah, contohnya seperti ceramah agama dan latihan amali mengenai ibadah. Kaedah pendidikan formal seperti ini adalah perlu agar dapat memantapkan lagi akidah mereka dan juga boleh menambahkan ilmu pengetahuan mereka dalam Islam. Dan yang kedua adalah kaedah pendekatan dakwah melalui aktiviti kebajikan. Pendekatan dakwah yang dilakukan dalam aktiviti kebajikan dapat dilihat kepada dua aspek, iaitu yang pertama adalah kebajikan sosial dan yang kedua adalah kebajikan ekonomi. Yang pertama, kebajikan sosial. Seorang da'i yang prihatin terhadap pembangunan sosio kehidupan masyarakat orang asli, para pendakwah bersama dengan NGO yang bertanggungjawab dalam menjaga kebajikan orang asli perlu membuat bancian penduduk dan juga menyediakan kemudahan asas pertanian dan ternakan bagi sesebuah kampung yang dilawati. Cara ini dapat dilihat lebih berkesan kerana dapat mengetahui secara langsung setiap permasalahan yang timbul di kalangan mereka. Dengan kaedah ini, setiap masalah yang dihadapi oleh mereka seperti memerlukan bekalan elektrik, keperluan peralatan pertanian dan juga bekalan air akan dapat disalurkan. Dan yang kedua adalah kebajikan ekonomi. Pendekatan dakwah melalui ekonomi adalah dengan memberikan sumbangan kewangan terhadap orang asli. Di antara contoh kewangan yang boleh dihulurkan adalah bantuan pemberian wang untuk kegunaan harian kepada keluarga mu'allaf orang asli yang memerlukan. Di samping itu, bantuan pakaian terpakai dan juga pemberian makanan juga boleh dihulurkan kepada masyarakat orang asli. Melalui bantuan kewangan, taraf hidup mereka ini dapat ditingkatkan dan menambah baik kehidupan mereka dari masa ke semasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainul Irfan bin Osman, nombor matrik 059662. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah mendengar perkongsian daripada saudara Ikram mengenai kaedah dakwah kepada orang asli. Seterusnya, saya akan berkongsi kepada kalian mengenai cabaran berdakwah kepada orang asli. Okey, baiklah, kita terus kepada poin yang pertama, iaitu orang asli ini ialah satu golongan sasaran yang mudah goyah kepercayaannya kerana kekurangan pendakwah yang mengajak kepada Islam. Kita boleh lihat di sini masih ramai di antara mereka, iaitu orang asli, yang masih tiada agama dan hidup tidak berlandaskan agama yang benar. Selain itu, datangnya pendakwah-pendakwah agama lain seperti pendakwah agama Kristian, Buddha dan lain-lain. Tujuan mereka sama seperti pendakwah Islam, iaitu untuk mengajak kepada kebaikan dan supaya mereka menganut agama masing-masing. Jadi pendakwah Islam perlu bijak dan berfikir dan juga memberi komitmen supaya mereka bukan hanya menganut Islam pada mulut semata, lalu meninggalkan mereka tanpa ilmu, dan akhirnya mereka akan
kembali meninggalkan Islam. Dan akhirnya dakwah itu umpama seperti melepaskan batuk di tangga. Poin yang seterusnya mengenai cabaran berdakwah kepada orang asli ialah program itu tidak boleh kosong tanpa bahan tarikan. Kerana apa? Kerana sebahagian orang asli itu hanya akan hadir sesuatu majlis atau program jika ada habuan, makanan, cenderahati dan lain-lain, kerana sebagai ganti mereka yang ramai di antara mereka tidak bekerja. Jadi dengan adanya bahan tarikan ini akan menarik minat penduduk orang asli ataupun mereka untuk hadir ke satu program ataupun majlis ini. Seterusnya, antara cabaran dalam dakwah kepada orang asli ini ialah sifat penduduk setempat. Kerana apa? Kerana masyarakat Melayu penduduk setempat situ juga menunjukkan ataupun memberikan tunjuk contoh teladan yang agak tidak baik, seperti tidak berpuasa, tidak mementingkan solat fardu, minum arak, maksiat, zina dan lain-lain lagi. Jadi mereka akan beranggapan bahawa Islam itu bukanlah imej yang terbaik hanya kerana mereka penduduk setempat itu yang tidak mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Dan juga poin yang terakhir mengenai cabaran dakwah kepada orang asli ialah sikap orang asli itu sendiri. Sebagai contoh, warga tua yang menolak Islam atas alasan sudah tua. Selain itu, peratusan kehadiran pendidikan ke sekolah juga agak kurang memberangsangkan. Jadi ini menunjukkan bahawa sikap orang asli itu sendiri yang memang tidak mementingkan pendidikan ataupun ajaran agama. Kesimpulan dari perbincangan ini dapat disimpulkan bahawa usaha dakwah kepada masyarakat orang asli adalah lebih sukar berbanding dakwah kepada masyarakat atau kaum lain. Kesukaran ini berkait rapat dengan pelbagai situasi yang melingkungi kehidupan mereka, cara hidup mereka yang jauh terkebelakang dalam pelbagai lapangan, serta ditambah lagi dengan keadaan mereka yang berada di kawasan pedalaman yang sukar untuk didatangi. Dan juga dari sudut ekonomi, pemikiran, pembelajaran, budaya hidup dan lain-lain menjadikan mereka jauh ketinggalan dari arus perdana. Selain itu, cabaran berdakwah kepada masyarakat orang asli yang tidak menerima dakwah Islamiah kerana pegangan agama dan kepercayaan menuntut pendakwah agar menyusun strategi dan pendekatan dakwah yang lebih berkesan kepada mereka. Ini memerlukan sokongan dan bantuan pihak-pihak berwajib yang mempunyai kepentingan kepada penduduk orang asli dengan mempelbagaikan program yang bersifat kemasyarakatan.